Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita masih dapat bersama pada kuliah maghrib. Kuliah maghrib saya tak lama, dalam 10 ataupun 15 minit saja. Dan kita malam ini dan beberapa malam yang akan seterusnya kita berpandukan kepada buku Rumah Sakit, Dia Mahu Saya Menangis. Macam saya beritahulah semalam, tajuk sebenarnya buku ini Dia Mahu Saya Menangis. Tetapi akhir sekali dia jadi Rumah Sakit. Tak tahulah kenapa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita telah bercerita tentang konsep rumah sakit. Dunia ini adalah sebagai rumah sakit. Rumah sakit yang terbesar. Apa sakit kita ni? Sakit yang paling besarnya adalah penyakit paling kronik, penyakit syirik, menduakan Allah. 80% penduduk dunia mengalami penyakit tersebut. Sebab apa? 80% tak percaya pada Allah. Tinggal lagi 20% yang percaya pada Allah. Tu pun sakit juga. Sakitnya kenapa? Apa yang Allah suruh, dia tak buat. Apa yang Allah larang, itu yang dia buat. Dia tak tinggal. Dan kita mula sakit dalam konteks buku ini apabila kita akil balik. Bila kita akil balik saja, apabila kita langgar apa yang Allah suruh, dan dari sudut, kenapa ya? Suara tak masuk? Sekejap ya, ada technical sikit. Okey. Kat mana tadi? Allah, kalau ada gangguan macam itulah. Jadi sejak bila kita mula sakit, bila kita akil balik. Bila akil balik itu, setiap saja apa yang kita lakukan yang salah di sisi Allah, tanda dia kena di sebelah kiri. Di mark sebelah kiri. Oleh siapa tu? Oleh sahabat baik kita. Malaikat yang jaga sebelah kiri. Tetapi kalau kita buat kebaikan, itu macam makan ubat lah. Dia tanda sebelah kanan. Kalau sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri, besok bila dihisap, kalau lebih berat, insya-Allah kita masuk syurga. Ini dipermudahkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita teruskan lagi daripada buku Rumah Sakit ini. Saya tak ikut bab lah. Kita discuss mana yang saya suka nak cakap, yang saya rasa feeling sikitlah. Baik, hari ini kita bincang pada bab 4 ya. Tajuk dia Rumah Terakhir. Kisahnya begini ya, tapi sebelum kita kisahkan ni, saya ada sebut di sini bahawa setiap daripada kita ini akan discharge daripada rumah sakit yang besar dunia ni. Kita akan discharge. Kenapa? Semua sekali orang akan mati. Bila mati itu maknanya discharge daripada hospital besar kita ni. Dan Allah SWT kata apa ya dalam terjemahan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah kata apa? Terjemahan dia ya. Setiap diri akan merasai mati. Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Sedangkan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Maknanya, semua orang akan mati. Semua tuan-tuan tahu tak? Semua orang akan mati. Mesti orang jawab, ya tahu semua orang akan mati. Tapi pasal apa kita degil? Pasal apa kita tak nak jaga betul-betul? Kita tahu dah kita akan mati. Inilah yang menjadi cabaran kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah kata, dia kata, kau tengoklah sekitar-sekitar ni. Itu yang kita belajar. Rumah sakit yang betul-betul rumah sakit atas dunia ni kan. Orang masuk rumah sakit. Masuk keluar. Ada yang tak meninggal. Tetapi ada orang tak sakit pun tiba-tiba meninggal. Pasal apa? Itu yang kita nak beritahunya bahawa kematian itu dia tak kira siapa. Tetapi dia kata perhatilah, tengoklah keadaan sekitar. Macam mana dalam surah Az-Zumar ayat 21. Allah kata apa? Terjemahan dia ya. Kalau kita baca Quran, kita faham terjemahan dia lebih kurang lah ya. Maksudnya kalau baca terjemahan tu kadang-kadang menangkap kat jiwa kita ni. Sebab tu baca Quran kalau boleh lah ya, baca terjemahan. Sikit-sikit tak apa. Dalam surah Az-Zumar ni Allah kata apa? Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu dialirkannya menjadi mata-mata air di bumi. Kemudian dia menumbuhkan dengan air itu tanaman yang pelbagai jenis dan warnanya. Ya Allah, macam-macam jenis. Durian, hari ni makan durian tu yang sebut tu.
Ada Musangking, ada IOI, ada D24, ada Durian Kampung. Durian tetap durian. Tapi Allah jadikan bermacam-macam passion ada. Rasa dia lain, warna dia lain. Itu dia punya buah buah tamar, Duduk di Madinah buah tamar, duduk di sini durian. Buah tamar macam-macam ada. Ajwa, lagi apa lagi? Sukari, macam-macam. Ada 20, 30 jenis yang Allah cipta berlainan. Suruh kita perhati tu. Dia kata apa? Tanaman-tanaman yang pelbagai jenis dan warnanya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering. Tuan-tuan, hijau, kemudian jadi kering. Lalu engkau melihatnya sesudah hijau ke kuning-kuningan. Kemudian dia menjadikan hancur berderai. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan bagi orang yang berakal sempurna. Maksudnya, kalau kita ni berakal, kita tengok benda-benda macam ni, hidup, segar, hijau, kuning, jatuh, habis, gugur, mati. Sama juga dengan kita. Maksudnya kita tengok sekitar kita, Allahu Akbar, kita tengok keadaan kita kan, tengok adik-beradik kita, tengok sepupu, tengok kita punya anak saudara, pak saudara apa semua kan, hidup, ada yang meninggal. Ini yang nak diceritakan dalam bab 4 dalam buku Rumah Sakit ya. Allahu Akbar. Saya baca tadi pun saya sedih. Kenapa? Kami ada 12 adik-beradik. Saya nombor 4, lelaki yang pertama. Kakak saya, kakak saya, nombor 4. Kakak saya 60 lebih dah. Okey. Yang bongsu saya ingat 30 lebih dah. Tak tahulah berapa umur dah. Ramai sangat adik-beradik. 12. Tapi ingatlah nama. Kadang-kadang susunan tu pun tak betul dah. Baik, ni nak ceritanya. Adik saya nombor berapa ya? Nombor 8 kot. Nama dia Haniza. Ketika dia berusia 35 tahun, dia ada sakit dalam perut. Dia sakit dia ni. Biasalah orang kita ni malas pergi hospital kan. Adik saya pun malas nak pergi hospital besar, nak pergi mana besuk, mana ada pakar. Pergi ke klinik, pergi ke apa, makan obat dan baik sekejap, kamu dah sakit lagi. Sehinggalah dia dah tak tahan dah. Dia mengaku, dia kata, ya Allah, dia tak tahan dah. Jadi adik-beradik ni risau lah kan. Kita adik-beradik ni, bila adik kita ataupun kakak kita sakit, yalah kita dah tua dah. Tetapi bila tengok dia menderita kesakitan, terasa tak pada kita? Kalau kita baik, kita geng, kita akan terasa lah. Tetapi orang yang bergaduh-gaduh dengan adik-beradik pun tak berapa nak okey, dia tak kisah, dia tak peduli. Tapi kita ni rapat ya, adik-beradik kita 12 orang ni rapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya sekali dibawa ke hospital hospital universiti di Kubang Krian, USM Dan bila orang kena tahan di ward, dan Haniza ini adik saya ni memang doktor kata kena tahan dah, dia kena duduk di hospital dah. Kena duduk di hospital. Jadi daripada besok nak pergi ke Kota Baru ni, Kubang Krian ni dalam sejam lah kita kira ya, bahasa mudahnya maknanya adik-beradik tak boleh pergi hari-hari nak tengok apa semua. Tetapi nak ceritanya tuan-tuan, salah seorang adik kami yang bekerja di Shah Alam ini dapat tukar pergi Kok Lannas. Dia pensyarah Politeknik, nama dia Khamsah. Dia minta tukar, tahun 2006 tu dia dapat tukar pergi ke Kok Lannas. Dan dialah yang paling hampir dengan Haniza. Dia kata apa? Dia tulis kat sini, dia kata apa? Pada ketika itu saya bekerja di Politeknik Shah Alam. Saya tidak sihat dan mahu bertukar ke Kok Lannas. Mereka luluskan pertukaran untuk tahun 2006. Kenapa tahun ini? Rupa-rupanya ia bersebab. Mengajar di Kok Lannas membolehkan saya hampir setiap hari beralik ke hospital melakukan kegiatan yang paling best. Ziarah kakak saya, kakak Zah. Adik yang baiklah tu. Dia mengaitkan bagaimana Allah ni maha besar, memudahkan dia untuk menziarah adik dia. Dan Haniza, adik saya ni, ya Allah, dia rasa dia tak sihat ni kan. Tetapi dia kata apa? Dia pesan sangat kepada kakak saya, dia pesan kepada kami semua. Dia kata apa? Dia beritahu, Zah tak boleh mati lagi. Dia beritahu kita, dia tak nak mati lagi. Zah tak boleh mati lagi, Zah tidak mahu mati. Zah mahu pelihara sendiri anak-anak. Tolonglah jangan sesiapa menangis depan Yana. Yana ni anak sulung dia. Dia kata apa? Zah tidak mahu anak-anak sedih melihat keadaan Zah. Seorang ibu ni sampai tahap macam tu tuan. Ibu kita ni, dia
menderita kesakitan, tetapi dia tak nak tunjuk kepada anak dia. Dia tak nak, anak kecil lagi. Dia tak nak anak dia tahu yang ibu dia ni sakit-sakit teruk. Nampak kasih seorang ibu. Dah lah ibu ni, saya dah pernah cerita, dalam Quran sebut cerita, seorang perempuan ini, ibu ini, dia dah teruk dah masa mengandung. Tuan-tuan, 9 bulan mengandung tu teruk. Dan dia juga teruk juga masa dia melahirkan anak itu. Tuan-tuan, orang terutamanya yang lelaki, tolonglah jaga mak kita, jaga ibu kita ni. Ibu kita ni, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Mengandung pun dia teruk, beranak pun dia teruk. Dan, Masya Allah, Subhanallah, jadi sepanjang duduk di USM tu, di hospital USM tu, 5 bulan tuan, duduk-duduk lepas operation. Lepas operation. Mana obat yang dia tak makan? Mana ada obat baru doktor bagi kat dia? Dia ni memang jadi percubaan lah, Haniza ni. Dan tuan-tuan, kos perbelanjaan dia hampir setengah juta. Nak tahu, Masya Allah. Dan saya masa tu duduk di Shah Alam dan selalulah balik melawat adik saya ni. Dan semasa di saat-saat terakhir, dia ada cerita dengan adik-beradik lah. Dia kata apa? Hari ni saya nak baca sikit, saya nak quote. Saya tak boleh, saya sebab. Dia kata apa? Dia pernah kata, Zah selalu bermimpi melihat keranda dan kain kafan masa di hospital tu. Dia kata dia mimpi keranda, kain kafan. Kami diam je lah. Malas lah nak sebut-sebut kan. Dan pada suatu hari yang lain, beliau bercerita kepada saya. Yang ini saya dengar betul-betul. Dia kata apa? Abah, kalau dia orang besuk ni, dia panggil Abah. Tapi saya tulis kat sini, Abang. Abah, Zah selalu ternampak ada orang tua berjubah dan memakai serban merenung ke arah Zah. Agaknya sudah sampai masanya. Zah dah nak mati ni. Saya diam. Tapi saya pegang dia, saya pun katalah, Zah, setiap orang akan menghadapi kematian. Tidak lambat dan tidak cepat sesaat. Paling penting kita memohon keampunannya. Redha dengan apa saja yang sedang kita hadapi. Itu je lah yang boleh saya beritahu. Banyak berdoa, semayang, solat, ingat pada Allah sentiasa. Jadi tuan-tuan, adik saya yang seorang ni, macam kita kan adik-beradik ramai, macam-macam passion. Tapi Hanizan ni seorang guru yang, dia cikgu. Dia seorang yang periang. Dia seorang yang jenaka. Dan dia ramai. Anak-anak murid, cikgu-cikgu sekolah dia, semua suka kat dia. Saya tahulah tu. Dan bila orang datang melawat kan, biasa orang Melayu kita ni, bila pergi melawat ke hospital, apa orang bagi? Tinggalkan duit kan? Buat belanja. Salam, tinggal duit. Letak bawah bawah bantal. Ini perangai orang Melayu kita. Alhamdulillah lah, baguslah, membantu. Dan saya selalu terkenang lah bila bercerita tentang adik saya ni. Dia kata bila dah habis haja hujung sari orang melawat tu, dia beritahulah pada yang menjaga dia. Berapa pendapatan kita hari ni? Dia jenis lucu macam tu. Tengah sakit macam tu pun dia boleh buat lawak. Dia kata apa? Berapa pendapatan kita hari ni? Kira berapa jumlah yang dia dapat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, sampai saat-saat akhir pun dia ni, dia suka orang dapat keluar daripada hospital, duit tadilah dia bagi balik kepada mereka yang akan keluar discharge daripada hospital. Dan dia kata ambil lah ni, buat dia derma, dia sedekahkan. Masya Allah, subhanallah. Akhirnya sekali tuan-tuan, saya nak cerita yang inilah yang saya pagi tadi pun, petang tadi pun bila saya baca balik, saya menitiskan air mata, saya sebablah. Dia kata apa? Bila dia nak melalui operation yang terakhir, dia pesan dekat kakak saya. Dia kata apa? Kak Ma, nanti tolong hadiahkan tudung dan brush ini kepada Dr. XYZ. Saya tak sebut nama lah. Kak Ma bagi setelah Zah tak ada dah. Ini dia nak pergi ke operation yang terakhir. Betul, itulah operation dia yang terakhir. Dan kakak saya yang seorang lagi ni bagilah apa yang dia pesan tadi, tudung dengan brush kepada doktor yang dia sayang lah. Dan doktor itu menangis. Dia menangis teresak-esak. Pada ketika inilah kami dimaklumkan betapa Haniza tersenyum memeluk misi dan doktor sebelum melakukan pembedahan terakhir. Beliau nyatakan, terima kasih di atas kesungguhan dan budi baik semua.
Tuan-tuan, begitulah. Haniza pada 15 September 2006 meninggalkan kami ketika berusia 35 tahun. Terpilih daripada 12 adik-beradik. Hakikatnya, rumah sakit merupakan rumah terakhir sebelum beliau berpindah ke kehidupan kekal abadi. Kami sentiasa mengingati Haniza sebagai anak, adik atau kakak solehah yang mahu kami temui di Firdaus. Ya Allah, perkenankanlah. Tuan-tuan, marilah kita ambil pengajaran. Ada 12 adik-beradik. Bukan yang pertama meninggal dulu. Umur 35 tahun dia meninggal. Anak kecil-kecil lagi. 3-4 orang. Kita tak nak ke perhati lagi. Tuan-tuan, patutnya saya lah dulu sebelum daripada Haniza ni. Sepatutnya kakak saya lah, kak ayah saya yang pertama tu, patut dia lah pergi dulu. Kami semua ada penyakit, kecil manis, ada darah tinggi, lemah jantung. Tetapi ajal maut ini di tangan Allah. Dia tak kira umur. Tetapi bagi mereka yang dah berusia, engkau sakit ke, engkau tak sakit ke, memang tak lama lagi nak pergi. Janganlah sombong sangat. Saya 56. Kalaulah meninggal itu ikut Rasulullah SAW, saya ada 4 tahun lagi. Kalau ikut ayah saya, tinggal 2 tahun lagi. Tetapi kita kena faham. Adik saya yang umur 35 tahun ni pergi dulu daripada saya. Tak nak ke kita belajar sesuatu? Dan Allah dah beritahu dah, yang saya sebut ayat yang mula-mula tadi. Kita semua akan mati. Dan kematian itu kita tak tahu bila. Mati itu bukan kerana sakit, bukan kerana sakit jantung, bukan kerana diabetes. Ada orang diabetes 40 tahun, 50 tahun tak mati-mati. Tapi bila sampai masanya, terjatuh tangga, meninggal. Sebab itulah bila kita mengingati kematian ini, dia yang sebenarnya mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebab itu, saya seronok pergi rumah sakit ni. Tengok, kalau pergi PPUM tu, biasa saya ambil ubat kat sana lepas jantung tu. Macam-macam orang sakit. Jalan tak boleh, jalan tersengit lagu tu lah. Bertukat semua ni. Macam-macam pesen. Allahu Akbar. Kita rasa sebab tu. Kita rasa, ya Allah, aku ni bersyukurlah kalau aku jantung ada, kencing manis ada, darah tinggi ada, tapi tak adalah macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi tanda-tanda, peringatan dan sebagainya untuk kita berfikir, kita ni duduk dalam keadaan yang kita ingat bahawa tak lama lagi aku meninggal. Tak lama lagi, insya-Allah. Kerana apa? Kita sebut juga dalam bulan Ramadan dulu, hidup ini ibarat 1 saat daripada siang hari. Dan saya dah hurai panjang dah. Kenapa Allah kata 1 saat? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali saya mengingati peristiwa Haniza ini sebab dia satu-satunya adik yang dah pergi. Dan pada tahun 2006 itu saya menunaikan fardu haji. Sebelum dia meninggal, dia ingat lagi yang tu lah, Abah. Ni ada duit sikit, RM200 ni. Abah buat belanja di Mekah ya. Abah nak pergi haji kan? Masya Allah, subhanallah. Ada masanya kita sempat menunaikan fardu haji. Ada masa ada orang tak sempat. Kerana apa? Ada halangan-halangan dia. Tahun ni halangan lah ni. COVID-19 ni. Kita sehat, kita okey. Tapi halangannya datang begitu. Jadi kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, subhanallah. Baik. Semalam saya janji ya, ada buku yang dihadiahkan oleh Rosita Amirul Budak Sudan. Masih ada satu lagi. Awak tulis berapa nama tu ya? Dua juga. Macam ni. Tak apalah, saya sebut 2 lah. Dah sebut 2. Ini saya... Okey, Jamaliah Abdul Wahab dengan Nur Lizan Harun ya. Okey, Jamaliah Abdul Wahab, Nur Lizan Harun 019-315-4444. Nanti kontak saya, insya-Allah besok pagi kita akan post. Satu hadiah Amirul Budak Sudan dan buku yang saya pegang ini rumah sakit saya hadiahkan hari ini, giliran saya bagi. Baca bab 4 tentang kisah Haniza yang saya ceritakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.